Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manisha Azli bin Ishak. Nombor matrik saya 281-980. Baik, bagi pengenalan, sastra dapat didefinisikan sebagai segala karya yang dihasilkan dalam bentuk lisan mahupun bercetak. Sejajar dengan kemajuan teknologi, zaman sastra boleh disampaikan dalam pelbagai bentuk. Baik, menurut Muhammad Hasri bin Rajali 2013, dalam pengertian lain, perkataan sastra berasal daripada Sanskrit, iaitu sastra ataupun shastra bererti kitab suci. Manakala sastra memberi maksud seni sastra ataupun seni bahasa. Dengan kata lain, suratan. Baik, puisi dapat didefinisikan sebagai sebuah karangan pendek yang diciptakan dalam pelbagai bentuk. Puisi boleh diciptakan dalam bentuk saja, pantun, seloka, gurindam dan puisi. Puisi pendek yang bebas. Kebanyakan pengarang mencipta puisi untuk menyampaikan sesuatu mesej, kritikan dan boleh disampaikan dalam bentuk naratif atau dalam kata lain, puisi boleh diciptakan dalam bentuk penceritaan. Baik, untuk slide yang seterusnya, terdapat empat puisi yang dipilih untuk keseluruhan, iaitu 3 jenis puisi yang dipilih daripada pengarang yang sama dan satu lagi puisi yang dipilih daripada karya pengarang yang berlainan, namun dideklamasikan oleh orang yang sama dan juga mempunyai tema yang sama. Puisi yang pertama yang bertajuk Bangkit, manakala puisi yang kedua bertajuk Kamu dan Masa Lalu, manakala puisi yang ketiga bertajuk Pilihan, yang keempat bertajuk Bangkitlah Sebagai Pemenang. Baik, yang keempat-empat puisi ini mempunyai nilai motivasi yang sangat tinggi. Ayat-ayat yang ditulis merupakan ayat yang menaikkan semangat dan menaikkan semangat mendengar kepada seorang pembaca mendengar dan menonton puisi ini. Puisi yang dicipta untuk golongan-golongan yang ingin bangkit dari kegagalan. Kerana puisi-puisi ini diterapkan unsur motivasi dan juga ayat yang sangat-sangat positif. Untuk slide yang seterusnya, di sini saya letakkan video puisi yang dipilih. Salah satu dia ialah puisi Untuk Kamu dan Masa Lalu karya Fika Fiki. Puisi untuk pengetahuan semua, puisi ini dideklamasikan oleh seorang YouTuber, dan YouTuber itu juga guru yang bernama Madam Fika Fiki. Nama tersebut merupakan nama panel lah, nama panel dia. Okey, seterusnya gambar puisi yang dipilih. Baik, bagi gaya bahasa yang pertama ialah gaya bahasa asonasi. Terdapat juga gaya bahasa pengulangan asonasi dalam puisi yang dipilih. Asonasi dapat didefinisikan sebagai sebuah gaya bahasa pengulangan huruf-huruf vokal seperti A, E, I, O, U. Penggunaan gaya bahasa asonasi ini dapat digunakan untuk menjelaskan lagi bunyi dan makna dalam suatu puisi. Baik, sebagai contoh, setiap kegagalan yang menemui kita. Okey, contoh yang kedua, yang pernah merasa langkahmu tidak sebertuah yang lain. Contoh yang ketiga, hari di mana kamu rasakan diri kamu seakan benar-benar sembuh. Baik, terdapat pengulangan huruf E dan juga A di dalam setiap patah perkataan dan juga puisi yang dipilih. Sebagai contoh, penggunaan gaya bahasa asonasi ini meninggalkan kesan kemerduan ataupun kelembutan dalam sesebuah puisi. Apa yang menguatkan penulis yang menggunakan gaya bahasa asonasi ini ialah penggunaan pengulangan huruf vokal ni menimbulkan
kelembutan dan juga dapat menarik perhatian orang yang mendengar. Baik, bagi gaya bahasa yang pertama ialah gaya bahasa asonasi. Terdapat juga gaya bahasa pengulangan asonasi dalam puisi yang dipilih. Asonasi dapat didefinisikan sebagai sebuah gaya bahasa pengulangan huruf-huruf vokal seperti A, E, I, O, U. Penggunaan gaya bahasa asonasi ini dapat digunakan untuk menjelaskan lagi bunyi dan makna dalam suatu puisi. Baik, sebagai contoh, setiap kegagalan yang menemui kita. Okey, contoh yang kedua, yang pernah merasa langkahmu tidak sebertuah yang lain. Contoh yang ketiga, hari di mana kamu rasakan diri kamu seakan benar-benar sembuh. Baik, terdapat pengulangan huruf E dan juga A di dalam setiap patah setiap patah perkataan dan juga puisi yang dipilih. Sebagai contoh, penggunaan gaya bahasa asonasi ini meninggalkan kesan kemerduan ataupun kelembutan dalam sesebuah puisi. Apa yang menguatkan penulis yang menggunakan gaya bahasa asonasi ini ialah penggunaan pengulangan huruf vokal ni menimbulkan kelembutan dan juga dapat menarik perhatian orang yang mendengar. Baik, bagi slide yang seterusnya ialah gaya bahasa singkup. Gaya bahasa singkup merupakan gaya bahasa singkatan bagi satu huruf. Penggunaan gaya bahasa singkup digunakan untuk menimbulkan kesan bunyi menimbulkan kesan keindahan di dalam sesebuah puisi. Sebagai contoh, kamu rasakan harimu begitu berat untuk kamu memulakan semuanya kembali. Seperti hari-hari ceriamu dahulu. Baik, contoh yang kedua, bahawasanya tidak semua kamu suka itu adalah yang terbaik untukmu. Usah terlalu gundah melihat pilihan yang tak bisa kamu pilih jika hari ini hari terakhir kamu. Baik, terdapat di dalam contoh, berdasarkan contoh yang saya pilih ialah terdapat gaya bahasa singkup seperti perkataan kamu ditukar kepada mu dan juga perkataan tidak ditukar kepada perkataan disingkatkan kepada tak. Baik, berdasarkan petikan yang di atas, penggunaan gaya bahasa singkut seperti perkataan kamu dan juga tak dapat menjadikan sesebuah puisi itu lebih puitis dan juga seronok dibaca. Dan sorry, baca tu je lah. Baik, bagi slide yang seterusnya ialah gaya bahasa singkup. Gaya bahasa singkup merupakan gaya bahasa singkatan bagi satu huruf. Penggunaan gaya bahasa singkup digunakan untuk menimbulkan kesan bunyi, menimbulkan kesan keindahan di dalam sesebuah puisi. Sebagai contoh, kamu rasakan harimu begitu berat untuk kamu memulakan semuanya kembali. Seperti hari-hari ceriamu dahulu. Baik, contoh yang kedua, bahawasanya tidak semua kamu suka itu adalah yang terbaik untukmu. Usah terlalu gundah melihat pilihan yang tak bisa kamu pilih jika hari ini hari terakhir kamu. Baik, terdapat di dalam contoh, berdasarkan contoh yang saya pilih ialah terdapat gaya bahasa singkup seperti perkataan kamu ditukar kepada mu dan juga perkataan tidak ditukar kepada perkataan disingkatkan kepada tak. Baik, berdasarkan petikan yang di atas, penggunaan gaya bahasa singkut seperti perkataan kamu dan juga tak dapat menjadikan sesebuah puisi itu lebih puitis dan juga seronok dibaca. Baik, gaya bahasa yang berikutnya ialah simile.
Gaya bahasa simile merupakan gaya bahasa yang menerapkan unsur perbandingan dengan adanya perkataan seperti, umpama dan sebagainya. Gaya bahasa simile juga banyak digunakan bertujuan untuk membandingkan sesuatu, sama ada membandingkan masa lalu dan masa kini ataupun perbandingan antara satu benda dan juga manusia. Sebagai contoh yang dipetik daripada puisi ialah, kamu rasakan harimu begitu berat untuk kamu mulakan semuanya kembali seperti hari-harimu yang dulu. Berdasarkan petikan yang diberi, terdapat pengulangan masa antara masa dahulu dan masa kini. Okey, pengarang membandingkan masa lalu dan masa kini. Penggunaan gaya bahasa simile digunakan untuk menarik perhatian lagi pembaca dan pendengar. Apa yang menguatkan penulis untuk menggunakan gaya bahasa simile ni ialah untuk sebagai uh, pembandingan lah, untuk membandingkan sesuatu yang ingin disampaikan dalam sebuah puisi. Baik, gaya bahasa yang berikutnya ialah simile. Gaya bahasa simile merupakan gaya bahasa yang menerapkan unsur perbandingan dengan adanya perkataan seperti, umpama dan sebagainya. Gaya bahasa simile juga banyak digunakan bertujuan untuk membandingkan sesuatu, sama ada membandingkan masa lalu dan masa kini ataupun perbandingan antara satu benda dan juga manusia. Sebagai contoh yang dipetik daripada puisi ialah, kamu rasakan harimu begitu berat untuk kamu mulakan semuanya kembali seperti hari-harimu yang dulu. Berdasarkan petikan yang diberi, terdapat pengulangan masa antara masa dahulu dan masa kini. Okey, pengarang membandingkan masa lalu dan masa kini. Penggunaan gaya bahasa simile digunakan untuk menarik perhatian lagi pembaca dan pendengar. Apa yang menguatkan penulis untuk menggunakan gaya bahasa simile ni ialah untuk sebagai pembandingan lah, untuk membandingkan sesuatu yang ingin disampaikan dalam sebuah puisi. Okey, untuk slide yang seterusnya ialah metafora. Gaya bahasa metafora dapat didefinisikan sebagai sebuah gaya bahasa yang mempunyai kiasan ataupun maksud yang tersirat, di mana ayat yang ditulis menggunakan perkataan yang tidak mempunyai maksud yang sama dengan mesej yang ingin disampaikan. Gaya bahasa metafora mempunyai dua ciri, iaitu abstrak dan konkret. Sebagai contoh, manisnya bahagia. Contoh yang kedua, berangkatlah lebih cepat dari sayap-sayap matahari. Baik, penggunaan gaya bahasa metafora ini ialah untuk menjadikan puisi itu lebih puitis dan lebih indah dengan kata-kata yang sangat-sangat puitis. Metafora juga digunakan untuk menarik minat pembaca untuk menghayati maksud yang tersirat di sebalik ayat yang ditulis oleh pengarang. Baik, gaya bahasa yang seterusnya ialah enjambment. Gaya bahasa enjambment ini merupakan gaya bahasa yang menekankan suatu mesej yang ingin disampaikan dengan menggunakan tanda baca dalam baris. Gaya bahasa enjambment ini biasanya digunakan untuk menyampaikan soalan ataupun menekankan sesuatu kepada pembaca dan juga penonton. Sebagai contoh, apa agaknya pilihan yang akan kamu pilih? Dan adakah kamu mampu untuk terus memilih? Baik, berdasarkan petikan yang telah dipilih ialah terdapat penggunaan tanda baca seperti tanda soal di dalam puisi yang dipilih. Tanda soal ini digunakan untuk menyoal orang yang membaca. Jadi jelaslah di situ menunjukkan penulis sedang menyoal orang yang membaca. Baik, penggunaan gaya bahasa enjambment ni
Okey. Baik, penggunaan gaya bahasa enjambment ni adalah sangat pentinglah untuk menjadikan sesebuah puisi itu tidak membosankan, menarik. Ia adalah satu cara untuk bagaimana penulis untuk berkomunikasi. Gaya bahasa enjambment ni penting juga digunakan dalam puisi kerana ianya adalah salah satu cara untuk penulis berkomunikasi dengan pembaca melalui apa yang hendak disoalkan, apa yang hendak ditekankan melalui tanda baca yang diletak dalam puisi. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada multimedia. Multimedia membawa maksud sebagai sebuah medium yang berfungsi untuk menyiarkan segala jenis video, program seperti televisyen, komputer dan sebagainya. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat, maksud multimedia ialah penggunaan pelbagai jenis media seperti slide, televisyen dan sebagainya, terutamanya dalam membuat persembahan. Multimedia ialah gabungan teks, grafik, bunyi, video dan animasi yang menghasilkan prestasi yang menakjubkan. Ia juga mempunyai keupayaan interaktif yang tinggi. Menurut sebuah jurnal, multimedia merupakan gabungan data, suara, video, audio, animasi, grafik, teks dan bunyi-bunyian yang mana gabungan elemen-elemen tersebut mampu dipaparkan melalui komputer. Baik, bagi slide yang seterusnya, kita akan pergi kepada grafik. Baik, grafik dapat didefinisikan sebagai penggunaan imej ataupun video yang bersesuaian dalam video puisi. Grafik merupakan penggunaan pelbagai jenis imej seperti gambar, video yang dipilih. Menurut Fatimah Zainuddin dalam sebuah artikel, grafik merupakan media yang paling utama dan popular digunakan untuk memperlihatkan keterampilan sebuah aplikasi multimedia. Grafik juga memberikan erti penggunaan visual untuk menerangkan konsep yang tidak dapat atau sukar diterangkan oleh teks dan mampu menambah daya tarik untuk sesuatu paparan atau persembahan. Penggunaan grafik dalam sebuah video sangatlah penting kerana grafik memainkan peranan untuk membantu penonton supaya lebih faham akan mesej yang disampaikan dalam puisi. Grafik yang digunakan dalam video puisi ni ialah grafik yang berunsur alam. Contohnya, video pemandangan alam yang berwarna hijau ataupun berwarna-warni, pemandangan alam yang sangat menenangkan jiwa dan sesuai dengan mesej yang ingin disampaikan. Sebagai contoh yang telah saya letakkan di dalam slide ialah sebuah grafik yang terpilih daripada puisi yang telah saya kaji, iaitu puisi yang bertajuk Pilihan. Terdapat penggunaan grafik yang berunsur alam semesta yang sangat indah dan menenangkan jiwa. Grafik yang digunakan dalam puisi yang dipilih merupakan video pemandangan yang sangat menenangkan jiwa. Penggunaan grafik seperti ini mendorong penonton agar lebih minat dan menghayati puisi yang disampaikan. Grafik yang digunakan telah dikreditkan di bahagian keterangan video supaya video yang dihasilkan tidak dianggap sebagai plagiat. Terdapat penggunaan grafik yang berlainan juga dan kerap kali wajahmu seakan sering mengatakan, "Aku baik-baik saja. Aku bahagia." Senyumanmu dilemparkan bagi meneruskan rasa bahagia yang kamu sendiri cipta. Untuk mengiyakan betapa kamu benar-benar bahagia. Dan hari ini,
Sudah lama tidak kamu dengar kabarnya. Apatah lagi bertemu jasadnya. Sampai tiba hari ini, hari di mana kamu rasakan dirimu seakan benar-benar sembuh. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada animasi. Animasi dapat didefinisikan sebagai pergerakan grafik apabila grafik berubah kepada grafik yang lain. Penggunaan animasi membantu untuk melancarkan lagi pergerakan grafik dan menjadikan pergerakan grafik lebih teratur dan cantik apabila ditonton. Menurut Herdianshaw dalam sebuah artikel, animasi adalah illustration of motion yang dibuat dari image static yang ditampilkan secara berturutan pada video atau filem animasi yang merancu pada teknik di mana setiap frame dan filem dibuat secara terpisah. Frame bisa dihasilkan dari komputer dan dari fotografi ataupun gambar yang dilukis. Baik, terdapat contoh yang telah disediakan iaitu video daripada salah satu puisi yang saya pilih, iaitu puisi pilihan. Puisi yang bertajuk pilihan. Terdapat perubahan animasi pada video yang saya telah paparkan, iaitu penggunaan animasi fade in pada awal permulaan video dan juga fade out pada pengakhiran video. Okey, penggunaan animasi seperti ini menjadikan pergerakan grafik lebih cantik, lancar dan menarik untuk ditonton. Baik, untuk seterusnya ialah teks. Teks juga penting dalam sesebuah karya elektronik. Teks dapat didefinisikan sebagai tulisan yang dipaparkan dalam video. Tujuan penggunaan teks ialah untuk menjelaskan lagi maksud puisi yang disampaikan melalui sesebuah video. Teks wajib digunakan dalam sesebuah video kerana teks membantu penonton untuk lebih memahami dan menghayati puisi yang disampaikan. Sebagai contoh yang telah disediakan, terdapat penggunaan teks yang sangat jelas di dalam video puisi yang dipilih. Okey, berdasarkan penggunaan teks yang digunakan dalam 4 puisi yang dipilih merupakan teks yang sangat bersesuaian. Jenis tulisan yang dipilih ialah tulisan yang jelas dan juga besar dan boleh dibaca dengan baiklah. Pemilihan warna juga ialah warna yang sesuai, iaitu warna putih dan hitam. Kontra lah mengikut perubahan grafik. Kalau grafik itu warna hitam, tulisan akan ditukar kepada warna putih. Manakala kalau grafik itu berubah kepada warna putih, tulisan akan berubah kepada warna hitam. Dia akan menjadi kontra lah, dia tak akan tenggelam dengan warna grafik. Pemilihan warna dan jenis teks amat penting supaya teks tidak tenggelam dalam grafik. Saiz teks juga tidak terlalu kecil lah yang digunakan dalam puisi yang dipilih. Dia boleh dibaca dengan jelas. Baik, akhir sekali saya akan pergi kepada kesimpulan. Sejajar dengan kemajuan zaman, semakin hari masyarakat didedahkan dengan pelbagai platform yang canggih dengan hanya menggunakan hujung jari. Manusia boleh mencari segala info dan melihat pelbagai karya melalui internet. Puisi elektronik perlu dikembangkan lagi bagi tujuan menyebarkan karya-karya sastera dan menyampaikan pesanan mahupun kritikan kepada bagi segala apa yang berlakulah. Baik, golongan muda boleh memartabatkan sastera melalui karya-karya sastera elektronik. Dengan harapan masyarakat sentiasa terdedah dengan karya-karya sastera agar sastera tidak hilang dan tenggelam ditinggal zaman yang semakin maju. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.